Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung Bahrul Mazi jilid yang ke-19. Kita sampai pada masalah yang ke, dapat ingat? Masalah yang ke-10, iaitu bab berkenaan dengan menyembunyikan ilmu. Bab ma jaa fi kitmanil ilm. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan atas salah menyembunyikan ilmu. Kita baca sedikit dahulu tentang mukaddimah berkenaan dengan menyembunyikan ilmu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin thumma katamahu al-jimma yawm al-qiyamati bilijamin min narin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ditanya daripada ilmu kemudian disembunyikannya, niscaya dikekang akan dia pada hari kiamat dengan kekangan daripada api neraka. Kita dah baca dahulu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang orang-orang yang ada ilmu tetapi menyembunyikan ilmu, tidak mahu bercakap yang benar, menyembunyikan hak, maka orang ini menempah satu kekangan daripada api neraka. Baik, kita sampai masalah yang ke-10. Menyiarkan ilmu dan mengajarnya itu disuruh oleh syarak kita. Demikianlah yang tersebut di dalam satu hadis, di dalam satu khabar, seperti datang daripada riwayat an Abdurrahman bin Aziz qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kata ya ma'asi 'alal tawaif minal muslimin khaira thumma qala ma bal aqwamin la yafqahu najib ra'ahum wa la ya'lamunahum wa la yu'zunahum wa la ya'murunahum wa la yanhanahum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman Al-Abzi, katanya telah berkhutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Maka dipujinya atas beberapa puak daripada muslimin dengan baik. Kemudian bersabda ia pada macam-macam kaum yang tiada mau memberi faham mereka itu akan jiran-jirannya, dan tiada mau mengajar akan mereka itu, dan tiada memberi nasihat mereka itu, dan tiada disuruh akan mereka itu, dan tiada ditegah akan mereka itu. Satu hari Nabi SAW membacakan khutbah. Ya tuan-tuan, Nabi Muhammad dulu kalau dia mengajar macam kita ni, Nabi Muhammad mengajarnya dekat mimbar. Ya, dekat mimbar. Kita sekarang ni mimbar ni kita baca waktu khutbah raya, khutbah Jumaat. Ya, kalau ikutkan berceramah ataupun berkuliah di atas mimbar pun boleh. Itulah yang terbaiknya penggunaan mimbar. Sebab ada mimbar yang berharga ratusan ribu tetapi jarang dibaca. Ya, simpan je bertudung dengan sejadah, tudung dengan serban, tak dipakai. Jadi kalau boleh masjid yang ada mimbar tu ceramah di atas. Ya, tapi nak ceramah macam mana ustaz yang datang 4 orang. Jenis melangut yang di bawah tu. Tu yang buat di bawah tu senang. Ya, mimbar pula tinggi-tinggi. Nabi sebut tentang beberapa jenis manusia. Disebut di sini dengan beberapa jenis kaum, macam-macam kaum yang tidak mau memberi faham mereka itu akan jiran-jiran mereka. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita yang datang mengaji ni, kalau tak bagi faham kepada jiran-jiran kita yang tak datang belajar pun timbul masalah juga. Nombor 1. Nombor 2, tiada mau mengajar. Pertama, tidak mau memberi faham. Kedua, tidak mau mengajar apa-apa ilmu yang telah dipelajari. Yang ketiga, tidak mau memberi nasihat mereka itu. Keempat, tiada disuruh mereka itu supaya berbuat baik. Dan yang kelima, tiada mau menegah akan mereka itu. Ini 5 kaum atau 5 golongan yang Nabi sebut di dalam khutbah. Tidak mau memberi faham, tidak mau mengajar mereka itu, tidak mau menasihati mereka itu, tidak mau menyuruh mereka berbuat baik, dan tidak mau mencegah kejahatan yang diperbuat oleh orang-orang sekelilingnya. Jadi tanggungjawab kita ni berat tuan-tuan. Ya, tanggungjawab kita berat. Tambah kita duduk berjiran. Besok di hari kiamat kita juga akan ditanya apa yang kita buat tentang jiran-jiran kita. Sebab itu kalau surau kita aktif buat pengajian, mana sekurang-kurangnya kita telah pun sama-sama mengajar, sama-sama memberikan pendidikan kepada masyarakat. Lepaslah tanggungjawab. Lepaslah tanggungjawab pengurusi surau, tanggungjawab tu imam, tanggungjawab SU dan sebagainya. Jadi kita jiran-jiran juga kalau tak boleh mengajar, kita ajaklah dia orang datang. Malam ni ada pengajian Ustaz Siddiq Noh, datanglah belajar. Malam ni ada pengajian Dr. Rani, datanglah belajar. Tapi kalau jiran-jiran yang tidak mau, maka kita nak kata apa? Apa lagi yang kita boleh buat? Takkan kita nak rotan kot? Takkan kita nak masuk dalam rumah dia rotan? Kita bukannya penguasa, kita bukan penguat kuasa. Kita cuma boleh menyeru. Kita hanya boleh mengajak, kita hanya boleh menyeru. Baik, wa ma bala aqwamun la yata'allamun min jiranahum wala yatafaqqahuna wala yu'attiqun. Dan katanya, dan apa macam beberapa kaum yang tiada mau mereka itu belajar daripada jirannya. Pertama, Nabi sebut orang yang tidak mau mengajar jiran. Nombor 2, Nabi sebut 3 golongan. 3 golongan pula, iaitu golongan yang tidak mau belajar daripada jiran. Masjid buat kuliah tak nak datang, surau buat pengajian tak nak datang. Tadi Nabi sebut tentang orang yang tidak mengajak, tidak mendakwah pada jiran.
Golongan kedua pula, aqwamun, golongan kedua pula ialah golongan yang tak nak belajar. Yang orang lain datanglah, Masya Allah, parking ni tak tahu nak letak dah mana, punyanya nak belajar ni. Kita ni yang tak perlu cari parking, memang parking duduk dalam rumah kita, tiba-tiba tidak mahu datang belajar. Satu. Yang kedua, tidak mahu mengambil faham. Tiga, tidak mahu mengambil pengajaran daripada mereka. Ini golongan nombor dua. Golongan nombor dua ialah golongan tak mahu belajar. Dia kata, buat apa aku belajar, aku dah habis universiti. Buat apa aku belajar, aku dah habis U. Aku dah habis SPM. Aku nak buat apa lagi? Dia orang tu mengaji tiap-tiap malam macam tak habis-habis ilmu. Tak jemu-jemu ke gitu dia. Kacau. Orang nak tengok bola pun kacau. Orang nak tengok anugerah pun kacau. Orang nak tengok gusti pun kacau. Dia tak ambil pelajaran dan tak ambil manfaat. Berapa banyak di tempat kita ada ustaz, ada tok guru, tapi orang tak pernah pergi ambil belajar daripada guru dan ustaz. Kadang-kadang jiran ustaz pun tak pernah pergi rumah ustaz untuk ambil belajar. Kadang-kadang jiran tok guru tak pernah masuk dalam rumah tok guru nak tanya hukum. Inilah dia yang peliknya. Ya, saya dah kata banyak kali pada tuan-tuan, tok guru ni tarap tok bomo je. Orang dalam kampung bukannya tahu pun ada bomo dalam kampung. Tapi orang luar-luar tahu dalam kampung tu ada tok bomo. Kita pun tak tahu dalam kampung kita ada bomo patah. Bila orang tanya kita, mana rumah bomo patah? Ya ke? Bomo patah? Saya tak tahu dah. Dia tak tahu. Sopalah. Mana rumah Ustaz Kazim? Tak tahu. Orang luar boleh tahu, orang hak tempatan tak boleh tahu. Ini golongan yang kedua, kata Nabi SAW. Golongan pertama, golongan yang tak mau mengajar, tak mau mengajar. Golongan yang kedua ialah golongan yang tidak mau mengambil manfaat daripada ramai orang yang belajar, daripada guru yang mengajar. Dia tak nak ambil. Golongan pertama tak mau mengajar, golongan kedua tak mau belajar. Dua golongan Nabi sebut dalam hadis ini. Kemudian wallahi li'allimana qaumun jiranahum wa la yafqahunahum wa la yu'zunahum wa ya'murunahum wa yanhaunahum. Demi Allah, hendaklah mengajar kaum itu akan jirannya dan memberi faham akan mereka itu akan perkara agama, dan memberi nasihat akan mereka itu, dan suruh mereka itu berbuat baik. Dia di sini disebut sirah, disuruh mereka itu akan berbuat baik dan menegah akan mereka itu daripada berbuat jahat. Maka Nabi kata pada dua golongan tadi. Golongan yang pertama, golongan yang tak mau mengajar, tak mau memberi faham, tak mau memberi nasihat, tidak mau menyuruh orang berbuat baik, tidak mencegah kemungkaran, wajib ke atas golongan yang pertama, jiran-jiran mereka hendaklah mereka ajar. Macam mana nak mengajar jiran-jiran? Sebab tu kita kena buat hebahan. Ada orang yang buat hebahan pengajian di surau, dia tempel dekat surau, dia tampal dekat surau. Saya pernah pergi ceramah satu tempat, saya sampai pukul 7 petang. Saya pun naik di atas surau, tak ada apa lagi pun, orang tak ada, surau pun tak buka. Saya pun turun balik, duduklah kereta, tunggu. Kemudian datanglah 2-3 orang naik motor, naik kereta, barulah dia buka kunci surau. Kemudian saya tengok tak siapa tu, pergi ambil marker pen, pergi tulis. Baru pergi tulis ceramah agama pukul 7 suku. Lagi suku, minit nak masuk mayang maghrib. Agak-agak upah kerak kan datang. Cita-cita. Bayangkan tuan-tuan, baru tulis masuk maghrib 7.25. Hang tulis pukul 7 suku. Siapa nak datang? Siapa nak datang? Habis ceramah, dia pun majak makan di tingkat bawah. Macam ni lah kami ustaz buat program, mau panggil ustaz mana, mau tak ramai ustaz. Memang tak ramai lah. Hang panggil ustaz daripada mereka pun tak ramai. Hang tulis 15 minit malam ni nak ceramah, baru hang tulis kat whiteboard. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Kalau betul kamu nak buat ceramah, hebahan. Hantar daripada rumah ke rumah, pos ke pos, tong ke tong, baru betul.
Kalau agak-agak tak boleh nak post, tuan-tuan upah satu orang naik motosikal, tampakkan, edarkan, baru betul. Ini pergi tulis tu memanglah orang tak datang. Orang akan datang kalau ada promosi. Sekarang kita promosi dah luas. Ada radio IKIM, ada radio Era, telefon radio Era tengok kan, kita dah ada internet, kita dah ada Facebook. Sebab tu kalau tuan-tuan masjid-masjid surau-surau ni, kalau ada Facebook dan sebagainya, ambil alamat ke, buat Facebook, ataupun ambil nombor handphone jemaah yang pengajian, ambil nombor handphone, daftar dekat Cik Zainul. Cik Zainul akan SMS kan, daftar buat pengajian. Ataupun pihak masjid boleh ambil nombor telefon rumah setiap jemaah jiran, ambil handphone, masukkan dalam handphone masjid, tiap-tiap kali pengajian SMS kan, bil surau bayar, bil SMS masjid bayar. Kena buat. Besok di hari kiamat, di hari kiamat, orang yang akan disoal oleh Allah soalan-soalan, mereka ini seumpama orang yang karam di lautan. Cuba tengok orang yang karam di lautan. Orang yang karam di lautan, jumpa tong dia berpaut, jumpa kayu dia berpaut, jumpa rambut orang pun dia akan berpaut, jumpa mayat orang pun dia akan berpaut. Janji dia tidak tenggelam. Begitulah bandingannya di hari kiamat. Orang tak nak masuk neraka, maka dia cari jalan macam mana dia nak kaitkan orang supaya dia tak masuk neraka, dan dia akan salahkan orang yang menyebabkan dia masuk neraka. Kalau boleh dia nak ajak orang lain teman dia masuk neraka. Ini bandingan dia. Bila Allah tanya, kenapa kamu tak semayang? Bapak saya tak ajar. Bapak kamu meninggal, kamu umur berapa? 28 tahun. Jadi sebab tu kamu tak semayang. Ya, bapak saya tak ajar saya semayang daripada kecil. Kalau kamu dah tahu yang kamu tak semayang, kamu tak erti semayang, kamu kan dah tua bangka, dah 28 tahun. Kenapa tak pergi belajar? Itulah bapak tak ajar, jadi malu lah dia salahkan bapak dia. Bapak dia salah sebab tak ajar semayang. Dia salah sebab tak belajar semayang. Jangan kita ni dah umur 60 tahun, kenapa tak semayang Pak Din? Bapak saya tak ajar. Loh. Jangan dikenang perkara yang lepas. Pergilah belajar. Taklah bapak saya tak ajar. Memang bapak kamu tak ajar kamu. Sekarang kamu dah tahu yang kamu tak tahu. Pergilah belajar. Yalah, bapak saya tak ajar. Bukan salah saya. Banyak orang yang klaim macam itu. Tanya pada akak, kenapa akak tak semayang? Suami tak ajar. Kalau suami tak ajar, pergi belajar. Masalah dia, ustaz, suami saya melarang saya keluar belajar. Jadi kalau saya keluar, saya berdosa. Oh, kalau tak semayang tak berdosa? Dosa juga, tapi suami saya lah tanggung. Tidak. Suami berdosa sebab tak ajar. Kakak berdosa sebab tak semayang. Ustaz faham tak? Saya tak semayang sebab saya tak belajar. Bila saya nak belajar, suami saya tak kasih. Jadi saya tak salah. Akak faham tak? Isteri boleh keluar rumah untuk belajar fardu ain walaupun tidak dibenarkan oleh si suami. Isteri dibenarkan keluar daripada rumah untuk menuntut ilmu fardu ain walaupun suami larang. Jatuh nusyuk dah ustaz? Tak jatuh. Kalau suami marah, suami yang berdosa. Kalau saya keluar rumah, saya tak berdosa? Tidak. Sebab akak belajar ilmu fardu ain. Sebab suami akak gagal mengajar akak. Akak keluar dan akak tidak berdosa. Tapi dia marah ustaz, dia yang berdosa. Tapi sekarang ni ustaz, akak bukannya belajar semayang, akak dah faham dah semayang, akak tak belajar sifat 20 ustaz. Sekarang akak keluar rumah sebab nak belajar buat tom yam. Jadi dekat kedai akak tu, dia ada kedai sebelah kedai akak tu, dia mengajar cara buat tom yam. Jadi suami akak tak izinkan akak keluar juga ustaz. Nak ngirakan dia, semua tak boleh ustaz. Maka itu barulah berdosa. Sebab belajar tom yam bukan fardu ain. Tak buat tom yam, tak apa, boleh hidup lah. Tak makan tom yam pun boleh hidup. Tapi kalau tak semayang, tak reti tauhid, tak reti fiqah, tak reti tasawuf, berdosa besar. Okey ustaz, saya mengaku saya tidak benarkan isteri saya keluar daripada rumah untuk belajar di surau atau masjid. Sebab apa abang tak izinkan?
Sebab saya dah mengajar isteri saya. Oh, hebat abang, ya. Saya mengajar sifat 20 pada dia. Saya juga mengajar semayang pada dia. Saya mengajar tasawuf pada dia, ustaz. Dia dapat ilmu dah banyak. Sebab itu saya tak izinkan dia keluar. Sekarang dia nak keluar juga, ustaz. Apa hukum ustaz? Cita-cita. Jawapannya ialah, isteri tak payah keluar lagi sebab suami dah ajar. Tapi ustaz, suami akak mengajar, ngantuk ustaz, boring. Itu bukan masalah dia. Masalah dia suami dah ajar. Bila suami dah ajar, tanggungjawab suami dah selesai. Akak tak perlu keluar lagi. Jadi kalau ada kawan-kawan akak-akak di belakang ni yang tak datang belajar, jangan marah dia. Mungkin suami dia dah ajar. Cuba kamu tengok isteri tu imam. Ada pernah nampak kuliah maghrib? Lah. Tak pernah nampak kan? Nampak. Yang suami dia suruh kita datang belajar. Isteri dia. Sebab dia dah ajar isteri dia. Apa yang kita nak bising? Dia dah ajar isteri dia di rumah dia. Bila masa dia mengajar ustaz? Yang tu saya tak perlu jawab. Mungkin dia ajarnya tengah makan, ya, sedang tidur, sebelum tidur. Hari ni kita belajar sifat 20. Ingat, adapun sifat 20 itu ya, mana kita tahu. Jadi kalau suami dah ajar, tak perlu lagi belajar. Jadi tuan-tuan, sekarang ini dia sebut di sini, wajib kepada kita mengajar ilmu kepada orang yang berada di sekeliling kita. Yang berada di sekeliling. Macam mana ustaz saya nak mengajar, saya ajak dia, orang tak nak datang. Saya dah sebut pada tuan-tuan banyak kali. Banyak kali saya sebut pada tuan-tuan. Pertama saya sebut, kita ajak. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah orang lain kepada jalan Tuhan kamu. Bil hikmah, dengan hikmah. Jangan tuan-tuan marah orang tak datang surau, tak datang masjid. Selepas dia ajak. Mungkin cara penyampaian, cara ajakan tak betul sehingga mereka lari daripada masjid atau surau. Saya tak boleh salahkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar ceramah saya, tuan-tuan tidur. Saya tak boleh salahkan tuan-tuan. Tuan-tuan tidur. Saya cakaplah, tuan-tuan tidur. Bukan salah tuan-tuan, salah saya. Sebab saya tak boleh tackle tuan-tuan supaya jangan tidur. Saya tak boleh marah. Apa ni, saya mengajar, apa tidur. Balik rumah aku ni. Kamu mengajar pun lembab. Macam mana? Macam mana orang tak tidur? Ya? Belajar ni hukumnya wajib. Ya? Memang tidur lah. Kita kena nyambung apa yang dia cakap. Kalau tak belajar hukumnya ya Allah. Aku nak rasa macam dia jempat rasanya. Jadi tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang orang tak berminat. Jangan salahkan orang tak datang. Salahkan kita dulu. Yang kedua, mungkin terlalu garang sangat. Terlalu garang. Kita hendaklah. Sudah tuan-tuan. Yang depan ni kecut. Tambah budak ni, ayo nak balik tuan-tuan. Mengajar ke kamu marah orang? Mengajar ni ialah bagi orang faham. Sebab tu saya suka mengajar, saya suka dialog. Ustaz, macam mana ustaz kalau isteri saya ustaz? Saya suka berdialog. Sebab itulah yang tuan-tuan nak tanya tapi malu. Ustaz, saya ada satu kawan, isteri dia suka melawan dia lah ustaz. Padahal isteri dia lah. Bukan isteri orang lain. Nak cakap tu malu. Itu yang saya sendiri bahasakan. Saya sendiri menjadi diri tuan-tuan. Saya berlakon sebagai tuan-tuan. Sebab apa yang saya berlakon itu kadang-kadang ada pada diri tuan-tuan. Jadi kadang-kadang ustaz yang datang tu garang sangat. Akhirnya orang lari. Kadang-kadang tuan-tuan, yang tuan-tuan panggil ceramah itu tak bertadung dengan kitab yang dia ajar. Bertadung ni bahasa utara. Bahasa tuan-tuan ni berkaitan. Tak berkait dengan apa kitab. Dia baca 2 baris, dia cerita bab lain. Dia baca 2 baris, saya pergi Amerika tuan-tuan. Lah, tak ada pun mereka dalam ni. Yang ni yang orang kata aku ni bila lah nak habis kitab ni. Jadi jangan kita marahkan orang tak datang kalau kita hidangkan nasi tak sedap. Kita hidangkan nasi tak sedap, kita hidangkan air tak sedap, kita hidangkan buah masam. Lain kali kalau dijemput orang tak datang lah.
Cuba hidangkan makanan yang sedap, air yang sedap, buahnya elok. Memang orang datang. Begitulah ruh. Makanan jasmani, makanan rohani lain. Makanan jasmani nama dia air. Makanan jasmani nama dia nasi. Makanan roh ialah ilmu. Kita sedap makan bila lauknya sedap. Bila makanan tu sedap, kita suka makan. Tetapi kita tak akan makan kalau lauknya basi. Kalau ikannya busuk, nama pun ikan kembung. Kembung pula dia. Sampai keracunan kita. Orang tak akan makan lagi. Begitulah dengan makanan rohani. Kalau makanan rohaninya basi, isunya basi, makanannya tak sedap, percakapannya tak membawa kepada ilmu, lama-lama orang meninggalkan majlis ilmu. Dan jangan marah kepada orang yang meninggalkan majlis ilmu, sebab kita menjamu makanan yang tidak menyelerakan dia. Jadi hikmah di situ maksudnya apa? Gunakan kebijaksanaan, tuan-tuan. Saya dah sebut pada tuan-tuan bagaimana Nabi nak menyuruh kita mengajak orang datang ke tempat pengajian. Ada 3 kan Nabi sebut. Yang pertamanya afsyus salam, sebarkan salam di kalangan mereka. Sebarkan salam. Pergi ziarah. Saya sangat berminat dengan golongan tabligh dalam bab ni. Orang tabligh cukup bagus di sini. Dia boleh pergi ziarah rumah ke rumah, rumah ke rumah. Kenapa kita tak tiru golongan tabligh? Ataupun kalau tuan-tuan di sini ada tabligh, silalah buat. Lantik mereka menjadi biro panggil memanggil. Tubuhkan satu biro. Biro dakwah, biro kebajikan, biro pinggang mangkuk, biro panggil memanggil. Diketuai oleh din tabligh. Ajak mereka. Orang tabligh hebat dalam bab ini. Kita kena buat. Bagi salam. Kalau tuan-tuan tak nak jadi tabligh, tuan-tuan jadi mesra alam. Jadi mesra alam. Pergi ke masjid, bagi salam. Assalamualaikum. Kak apa? Waalaikumsalam. Besok petang, Assalamualaikum. Kak apa? Waalaikumsalam. Kali ketiga singgahlah. Assalamualaikum, Kak apa? Mana Abang Din? Dia tidur. Petang-petang pun tidur, Kak apa? Biasalah. Dia kan jaga, siang tidur, malam jaga kata dia. Malam kan dia nak jaga tu, dia tidur sampai ke maghrib. Nanti pukul 8 dia nak tugas. Kak apa tak datang malam ni? Ada Ustaz Kazim. Oh, ustaz yang ngata ke orang tu ya? Takkan nak ngata ke lembu Kak apa. Jadi bila tuan-tuan dah mesra, lama-lama orang akan datang. Masalah dia, kita mengajak tapi kita tak mesra. Nabi suruh mesra. Bila kita mesra, ustaz tu mesra dengan orang. Tuan-tuan cubalah jadi ustaz yang senyum. Senyum dengan orang. Assalamualaikum. Dengan budak-budak ni pun saya mesra. Assalamualaikum. Bila saya mesra dengan mereka, program ramai. Ini masa malam ni kita akan belajar ya. Untuk urut janggut budak-budak pun lari. Kita tak mesra. Ustaz dengan kehandsoman dia saja. Naik motor tegak, naik kereta tegak. Cubalah buka cermin tingkap. Tangan duk lagu ni, sebelah steering lagu ni duk pegang. Assalamualaikum. Kan senang macam orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu naik kereta bukan ada aircon. Tangan duk lagu tu, relax dulu. Buat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dah cermin gelap gitu je. Bila nak jadi mesra, nombor 2 Nabi kata wa at'imut ta'am, jamu makan. Nak tarik orang datang ke pengajian, jamu makan. Ada makan Cik Zainal malam ni? Tiap-tiap makan bengkerak lah Ustaz ya, tiap-tiap malam. Kita buat di sini bulan puasa, kita buat Isra' Mi'raj, kita buat jamu makan. Makan dalam talam. Biar di lembah Keramat ini, bila sebut makan dalam talam, surau kita. Bila sebut makan dalam talam, surau kita. Jadi kita punya trademark. Oi, surau apa nama mustaqim. Oi, nasi dalam talam, cantik. Ni yang kita nak. Dia akan menarik orang. Yang ketiganya ialah solat malam. Wasallu wan nasu niyamun. Kamu bangun tengah malam, kamu solat. Sebut nama mereka. Macam Nabi pernah buat kepada Umar Al-Khattab. Di EU4 tuan-tuan ni, ada orang perangai lebih teruk daripada Umar. Ketika Umar jahiliah. Bunuh anak, tanam hidup-hidup. Ada? Tak ada.
Ada di sini A4 ni yang sembah patung yang diperbuat daripada tepung. Sayyidina Umar pernah buat. Dia ambil tepung, dia uli tepung jadi patung. Dia pun sembah. Dia sembah. Mai tengah hari lapang pula dah. Dipatahnya kepala tu. Buat roti canai tuan-tuan. Buat roti Arab. Yang tadi jadi tokong dia, sekarang dah jadi makanan dia. Kadang-kadang diperbuat daripada kurma. Disusun-susun kurma tu jadi patung. Dia pun sembah. Tengah-tengah ni lapar dia makan buah kurma. Itu Sayyidina Umar. Garangnya jangan cakap. Anak sendiri pun dia bunuh. Tetapi dengan berkat doa daripada Nabi SAW. Nabi sebut namanya dalam doa. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada salah satu daripada dua Umar. Sama ada Umar Al-Khattab atau Umar Khalaf. Mintalah ya Allah. Akhirnya Allah beri hidayah kepada Umar Al-Khattab. Pernah tak kita minta kepada jiran-jiran kita? Ya Allah, jiran aku ni ngaji tak benar, apa pun tak benar. Ya Allah, berilah hidayah padanya. Ya Allah, berilah hidayah padanya. Ya Allah. Minta tengah-tengah malam. Jangan minta hancurkan. Ya Allah, hancurkanlah mereka. Ya Allah, hancurkanlah mereka. Ya Allah, ya Allah. Sabar banyak-banyak. Nak hancur. Takut kita yang hancur. Baik, kemudian kata dia lagi. Dan hendaklah mengajar kaum itu akan jirannya. Dan memberi faham akan mereka itu akan perkara-perkara agama. Dan memberi nasihat akan mereka itu. Dan suruh mereka itu berbuat baik. Dan menegah mereka itu daripada berbuat jahat. Dan hendaklah belajar kaum itu daripada jirannya. Dan mengambil faham perkara agama. Dan mengambil apa pengajaran mereka itu. Atau disegerakan mereka itu turunnya azab Allah Ta'ala. Kata Nabi, kalaulah dua-dua ini tidak bergerak, yang pergi ke masjid hanya untuk mereka, yang tak pergi masjid dah rasa aman dalam rumah, yang pergi masjid dah rasa aman duduk dalam masjid. Kita sekarang, kita jaga kita sudah. Jangan peduli masyarakat. Yang dalam rumah pula kata, jangan peduli dengan masjid. Puak-puak tu memekak je. Bila dua-dua ni tak bersatu, bila dua-dua ni bertelagah, kata Nabi, turunlah azab kepada mereka. Yang ni tuan-tuan. Sebab tu, saya ni duduk ceramah merata-rata. Pagi besok di Ipoh, malam besok di Parit. Ya, di Parit, malam besok. Hari Isnin saya tak tahu, duduk tak benar, saya pun lupa. Besok saya disoal. Jiran saya mengajar. Jaga. Saya mengajar Singapura, Johor, Oleh, Kedah, saya lagi pergi Pahang, saya lagi terbang pergi Miri, saya lagi terbang pergi Sarawak, pergi Sabah. Hak jiran saya. Apa saya buat? Saya akan disoal. Larat kita nak pergi ceramah daripada rumah ke rumah? Tak larat. Sebab tu kita mengajar dekat surau rumah kita. Bila Allah tanya di hari kiamat, kamu ada mengajar tak jiran-jiran kamu? Ada? Boleh tunjuk? Saya mengajar di sini, saya mengajar di sini. Mereka yang tak nak datang. Saya baca khutbah dekat masjid rumah saya. Dan saya baca khutbah bukannya saya sepenuhnya ikut teks. Saya tak ikut teks. Kadang-kadang saya tokok, saya tambah. Mula-mula saya baca khutbah. Tuan-tuan ni saya baca khutbah ni. Teks khutbah ni daripada Jabatan Agama. Jadi jangan tuduh saya buat sendiri pula lah. Orang tak tidur tuan-tuan. Menyorok balik dinding, jenguk kepala. Pasal apa? Pasal kita baca khutbah, cara menyembang ni apa? Cara bercakap. Baru ni saya pergi ceramah di satu negara, saya nak abang pada tuan-tuan ni. Dia puak-puak tu tak tidur tuan-tuan ni. Tak tidur. Dulu saya abang dah. Saya kalau siapa tidur, saya sebut nama. Oi, Pak Mat, tidur saya Pak. Pak Mat tak tidur tuan-tuan. Minggu depan tak tidur terus. Dan tak datang terus tuan-tuan. Jadi bila kita baca khutbah kuliah maghrib ni, tuan-tuan tak main pasal apa? Saya cakap macam tu. Anak kita tak mengaji, isteri kita tak mengaji, dengan kita pun tak belajar. Masjid besar, masjid ada aircon. Pasal apa kita tak datang belajar? Sebab itulah yang dikatakan khutbah. Khutbah itu ialah bercakap pada yang current issue. Bercakap isu semasa. Barulah dia boleh menarik orang. Kalau mereka tak datang juga, jangan salahkan lagi AJK masjid. Jangan salah.
Yang kedua, apa yang saya boleh buat? Saya ada CD. Tu CD alias salam. Bro kita. CD ni tuan-tuan jadi hadiah. Tak apalah, RM5 boleh RM5 lah. Hadiah. Jumpa hadiah. Jumpa hadiah. Saya bagi hadiah pada orang bukan Melayu sekalipun. Bila saya masuk wad, bila nak keluar pada wad, saya panggil nurse-nurse yang duk jaga saya. Mutu hadiah. Nah, Lechmi hadiah. Nah, Angela hadiah. Anggila hadiah. Masya Allah. Bila saya pergi hospital, puak-puak ni semua kenal saya. Daripada jaga sampai nurse. Nurse India pun kenal saya. Ustaz, bila mau masuk lagi? Pandailah. Aku masuk untung. Dia boleh tanya, sebab apa? Sebab saya bagi. Kita nak mengajak orang, kita kena bagi. Sebab tu zakat. Sebab tu zakat dia bagi pada mu'alaf. Tujuannya ialah untuk menarik hati orang. Tapi kita tak lihat fungsi zakat. Kita tak lihat fungsi-fungsi memberi. Fungsi-fungsi bersedekah. Bersedekah, memberi ini menarik hati orang. Tuan-tuan, kalau ada jiran-jiran kita tak pernah datang surau, tuan-tuan buat kenduri pun dia tak datang, kenapa tuan-tuan tak tapau nasi hantar ke rumah dia? Tulis yang tak datang. Bus senarai. Siapa tak datang Haji? Pak Mat Tempe, Pak Din, Pak Joya, Kak Sheila tak datang. Okey, hantar nasi kat dia orang. Buah nasi, buah lauk asing, buah dalam plastik, hantar. Assalamualaikum. Korban tahun ini, siapa yang tak datang? Tulis nama. Bagi seorang sekilo. Tersentuh hati tuan-tuan. Yang hantar sendiri Zainul. Assalamualaikum. Saya nak hantar korban. Daging korban. Ya Allah. Ada tuan-tuan, ya Allah. Tak pernah rasa daging semua hidup, daging korban. Macam mana nak rasa? Hang tak pergi tolong. Hang tak pergi ambil. Macam mana nak rasa? Tuan-tuan, saya buat tuan-tuan. Saya bukan cakap. Saya di sekolah saya sekali korban 24 ekor. 22 ekor lembu, 2 ekor kambing. 24 ekor. 2 hari, 2 malam baru habis. Ada yang baru ni 3 hari letih tuan-tuan. 22 ekor lembu. Tu tengok senang lah. Mesin nak motong tulang tu satu. Bila habis 10 hari 10 ekor hari pertama, dah edar pada orang yang datang semua, kita edar pada orang yang tak pernah datang. Naik van C20, buka pintu tenganga, tak payah tutup, sampai depan rumah, puan-puan, Assalamualaikum, daging korban. Itu yang saya jumpa tu. Ya Allah Ustaz, tak pernah rasa Ustaz. Datanglah, InsyaAllah besok ada lagi. Sampai sekarang dia datang belajar di tempat saya, hanya bermodalkan sekilo daging korban. Tapi kita kadang-kadang, kita ni di Afrika ya, bukan di sini ya, tapi kita kadang-kadang penuh dengan dendam. Tu yang mana tak datang jangan bagi. Yang mana tak tolong jangan bagi. Yang mana tak pernah datang surau jangan bagi. Surau tak nak bagi, korban nak. Jangan. Suara ni bunyi kat dalam. Tu tak nak bagi, tak pernah datang, jangan bagi. Sepatutnya Nabi kata manusia yang terbaik ada berapa? Manusia yang terbaik ni ada berapa? Memberi salam pada orang yang tak pernah beri salam. Dia tak pernah bagi salam pada kita, kita bagi salam pada dia. Itu orang terbaik. Memberi pada orang yang tak pernah memberi. Dia tak pernah beri pada kita, kita beri pada dia. Kita orang terbaik. Yang ketiga, memaafkan orang. Walaupun orang tu tak pernah minta maaf pada kita. Keempat, menziarah orang yang tak pernah ziarah kita. 4 golongan ini adalah golongan terbaik sekali. Memberi salam pada orang yang tak pernah bagi salam. Tadi lepas kuliah subuh Taman Melawati, Masjid Hidayah, saya pergi makan dekat Wangsa apa? Wangsawok apa kenama ke tuan-tuan? Wangsawok, betul ya? Restoran Cita Pucuk Cita apa kenama ke? Saya pun keluar daripada restoran Pucuk di Cita Ulang mendatang tu. Saya tunggu Haji Syam duduk bayar. Saya tunggu, saya duduk telefon.
Datang orang Cina. Hello. Apa ini? Saya pun hello. Hello, nice to meet you. My name is James. Your name? I'm Kazim. Okay, nice to meet you. Okay. Hai. Dia jogging sambil dia bagi salam pada semua orang. Kawan saya kata, Ustaz, dia kata apa? Dia kata nama dia James. Ustaz jawab apa? Kazim. Lah, patutnya Ustaz jawab nama Ustaz Bond. My name is James. Your name? Bond. James Bond. Betul. Tapi saya nak habaq pada tuan-tuan, dia bukan Muslim, dia orang Cina, dia tak kenal saya. Dia jogging. Hello. Dia berhenti. Nice to meet you. What is your name? James. My name is James. Your name? Kazim. Okay. See you guys. Relax je tuan-tuan. Sihat ke tak sihat dia ni? Tapi itulah yang Nabi buat sebenarnya tuan-tuan. Sebab tu orang jatuh cinta pada Rasulullah. Kita sekarang ni terlalu sangat menjaga keterampilan kita. Mana aku boleh buat macam itu? Rendahlah martabat aku. Akhirnya kita tak jadi yang Nabi cakap. Memberilah salam kepada orang yang tak pernah beri salam pada kamu. Nombor 2, Nabi kata apa? Beri pada orang yang tak pernah bersedekah pada kamu. Jiran kita masak, tak pernah hantar lauk pada kita. Jiran kita buat bubur, tak pernah hantar bubur pada kita. Nabi kata, bagi pada dia. Masak, bagi pada dia. Semangkuk bok bubur kacang. Bok tu apa Ustaz? Orang Kedah sebut mangkuk bok. Semangkuk. Tuan-tuan pergi bagi dekat dia. Assalamualaikum. Ni ada sedikit bubur kacang dengan durian. Ambil lah. Masya Allah. Dia rasa apa? Suami dia kata, itulah awak dengan jiran tak nak bagi. Kedekut. Kita tak pernah bagi, dia bagi pada kita. Ini mesti ada sebab ni abang bagi-bagi ni. Tak ada sebab. Makan je lah. Kalau agak-agak takut, langkah dulu. Ada yang langkah bubur tuan-tuan. Tu yang pening. Lepas makan tu pening. Bukan pening sebab apa? Sebab kamu langkah tu. Makanan langkah buat apa? Nombor 3, memaafkan orang. Walaupun dia tak pernah minta maaf pada kamu. Sebelum tuan-tuan tidur malam saat lagi. Malam ni tuan-tuan tidur. Tuan-tuan buat sembahyang witir. Kalau malas 1 rakaat. Kalau rajin 3 rakaat. Malas sangat 1 rakaat pun cukup. Buat sembahyang witir. Kemudian doa, ya Allah, ampunkanlah dosa jiran-jiran aku ya Allah, dan aku maafkan segala dosa aku dengan segala dosa mereka dengan aku ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini manusia terbaik. Dan yang keempat, menziarah orang yang tak pernah ziarah kamu. Kita dengar dia sakit, ziarah. Kita dengar dia dapat anak, ziarah. Kita dengar dia ini masuk hospital, ziarah. Kita dengar anak dia masuk universiti, ziarah. Ziarah lah. Walaupun dia tak pernah datang di rumah kita, kita ziarah. Kalau tuan-tuan boleh buat 4 benda ini, insya-Allah dia akan jatuh hati pada tuan-tuan. Tuan-tuan mengajar, dia akan ikut. Kadang-kadang dia akan refer pada tuan-tuan. Kadang-kadang dia akan tanya pada tuan-tuan. Kadang-kadang dia akan segan dengan tuan-tuan. Kadang-kadang dia akan malu dengan tuan-tuan. Sebab tuan-tuan dah baik dengan dia. Jadi ini cara nak tackle orang. Jadi jangan kita salahkan orang kalau tak nak dengar cakap kita. Masyarakat kalau tak mau terima kita. Sebab kadang-kadang kita tidak membawa budaya mesra dengan mereka. Seperti mana yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kedua tadi disebut. Bila di sekeliling kita ada surau, ada masjid, tempat pengajian. Tanggungjawab masyarakat itu pula ialah datang belajar. Semalam saya sebut pada tuan-tuan, manusia yang tidak dilaknat ada 4. Orang yang berzikir, orang yang menyambung zikrullah, yang membuat pekerjaan yang menyambung mengingati Allah, orang yang mengajar, dan orang yang belajar. 4 golongan ini tidak dilaknat oleh Allah. Orang yang buat apa benda pun ingat pada Allah, zikrullah. Yang kedua, orang yang menolong orang lain untuk mengingati Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang mengajar. Dan yang keempat, orang yang belajar. Tuan-tuan, 4 golongan ini adalah orang yang tidak dilaknat. Jadi kalau kita duduk berhampiran dengan mereka, ni duduk berhampiran dengan anak-anak tahfiz ni,
Kita tak boleh hafiz Quran. Kita ayat lakum dinukum pun tak jumpa. Tambah nak pergi hafiz Quran. Apa salahnya kita pergi tolong mereka? Sebab mereka ini bukan dilaknat. Tuan-tuan yang datang malam ni, Allah tak laknat. Allah sayang pada tuan-tuan. Allah cinta pada kita semua. Tetapi kalau masyarakat di sekeliling tak ambil manfaat. Kalaulah saya duduk di masyarakat sekeliling di sini, tanaman pokok bunga saya mengganggu orang nak parking kereta, saya sanggup tebang pokok bunga saya. Janji orang boleh masukkan sebuah kereta untuk orang itu belajar kuliah maghrib. Tapi setengah orang bukan setakat dia tanam pokok bunga, batu, kerusi batu pun dia bubuh di situ. Siap bubuh kon lagi, no parking. Kadang-kadang dia buah anjing di situ. Beware of dog. Kita tak menolong. Kita ni di Afrika lah masalah ni ya. Cuba kita lapangkan. Bila kita dah tahu bahawa tempat pengajian kita ni penuh dengan pengajian, surau masjid ni penuh dengan kereta, nak parking susah, kita sanggup korban. Potong pokok bunga tu, biar orang boleh parking. Potong segala batu, kursi batu, bangku batu, supaya orang boleh parking kereta. Berapa banyak nikmat yang sampai pada kita. Sebab apa saya kata macam itu? Sebab Nabi SAW berkata, orang yang datang belajar, man kharaja fi talabil ilmi ka nafi sabilillah. Siapa-siapa yang keluar untuk belajar ilmu, pahalanya macam sedang perang fi sabilillah. Tuan-tuan tak payah nak pergi hantar paip besi kat Palestin, naik bot, naik kapal sampai kena tahan dengan Yahudi, kena tahan dengan kerajaan Mesir. Tuan-tuan hanya datang belajar ilmu, pahalanya macam tuan-tuan sedang berperang fi sabilillah pahalanya. Kalau orang yang berperang fi sabilillah mati, nama dia syahid. Tuan-tuan mati dalam majlis ilmu pun dikira sebagai syahid. Apa lagi kita? Kenapa kita tak nak tolong orang untuk belajar, untuk memudahkan orang belajar? Nabi kata jadi 4. Muallim yang mengajar, atau muta'allim yang belajar, atau mustami'an yang mendengar, atau muhibban ataupun yang suka. Dalam bab ilmu Nabi kata 4 orang ini dapat pahala. Pertama, orang yang mengajar. Kedua, orang yang belajar. Ketiga, orang yang mendengar. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar CD dapat pahala, dengar radio ceramah agama dapat pahala. Dan yang keempat, orang yang suka. Saya tak boleh datang belajar, saya lumpuh. Saya suka orang yang belajar. Sebab tu saya sediakan parking khas untuk orang nak parking, parkinglah depan rumah saya. Mudah-mudahan saya dapat belajar, dapat pahala perang fi sabilillah. Kenapa tak jadi macam itu? Kalaulah saya jadi jiran-jiran kepada surau mustaqim ni, saya rombak segala pokok bunga, pakat ramai-ramai supaya jadi dataran yang luas, supaya orang senang parking, dapat barakah daripada Allah. Allah selamatkan taman kita daripada denggi. Sekarang kena buat kempen tu, sikit punya besar ke poster kat luar tu. Allah selamatkan kita daripada pecah rumah. Allah selamatkan kita daripada pergaduhan. Allah selamatkan kita daripada mara bahaya. Kerana apa? Kerana kita sayang kepada majlis ilmu. Tetapi kalau tuan-tuan dah berada dalam surau, tempat ilmu, dalam masjid, tempat ilmu, tuan-tuan tak ambil manfaat. Sebaliknya tuan-tuan membawa virus soksek, virus kabar angin, virus surat layang. Alangkah ruginya tuan-tuan. Stopkan surat layang, stopkan kabar angin. Beradalah pada jalan yang baik. Duduklah dalam majlis ilmu. Ambillah sebahagian banyak pahala yang dapat dalam majlis ilmu. Jangan kita membawa budaya-budaya tidak elok dalam majlis ilmu. Ustaz yang bercakap, damaikanlah di antara dua yang bertelagak. Jangan hanya memasuk sebelah sana, hentam belah sana. Ini ustaz yang tak betul. Adalah, berlakulah kamu.
Berbuat baiklah kamu, damaikan di antara dua saudara. Wa aslahu baina akhawaikum, damaikan di antara saudara-saudara kamu. Pastikan ustaz-ustaz yang datang mengajar di sini, tanggungjawab mereka ialah mendamaikan manusia, menyatu padukan manusia. Bukan memanggil ustaz-ustaz yang berceramah di sini, memecah belahkan lagi perpaduan dan keadaan masyarakat di sini. Bila berpecah belah, tuan-tuan baca hadis ini, akan turun azab Allah. Summa nazala faqala qaumun. Kemudian turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihaula'i qala al-ashrin hum qaumun fuqaha walahum jiranun jaffah min ahli al-muyah wal a'rab. Kemudian katanya, turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada khutbahnya. Maka berkatalah kaum, sesiapa yang sekalian kamu fikirkan dia, dikehendaki dengan sekalian ini, katanya, sekalian orang Asy'ari, mereka itu kaum yang pandai hukum fiqh, dan ada bagi mereka itu jiran yang kasar daripada orang-orang pendirus air di tanah tanaman, dan orang-orang yang kerjanya ialah apa tu? Yang mana ada rumi, dia kata apa? Ya, pendiam ya, pendiam tanah darat. Baik, kemudian turunlah Nabi daripada mimbarnya. Bila turun daripada mimbarnya, maka di sini lahirnya satu golongan, ada dua golongan. Yang pertama disebut sebagai golongan yang fiqh, yang faqih dalam bidang agama. Disebutkan di sini sebagai golongan yang memahami agama. Dan satu lagi golongan yang kerjanya kasar, kerjanya petani peladang menjirus air, yang kerjanya duduk di tanah darat. Timbullah dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang pandai-pandai. Golongan kedua, golongan yang tak berapa pandai. Golongan yang duduk di desa-desa, yang duduk di kampung-kampung, yang kurang belajar. Maka katanya, baik, sambung balik ya, banyak cakap sangat. Kemudian katanya, dan adalah bagi mereka itu, mana dia tahu, maka telah sampai khabar itu akan orang-orang Asy'ari, lalu datanglah mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkatalah mereka itu, ya Rasulullah, telah Tuhan hamba puji akan satu kaum dengan baik, dan Tuhan hamba sebut akan kami dengan jahat. Maka apa macam kami itu, ya Rasulullah? Maka sabdanya, pasti maulah mengajak kaum akan jirannya mereka itu, dan pasti memberi nasihat ia akan mereka itu, dan pastilah menyuruh ia akan mereka itu, dan pasti menegur ia akan mereka itu, dan pasti belajar kaum daripada jiran mereka itu, dan mengambil pengajaran mereka itu, dan mengambil dengan belajar akan fiqh daripada mereka itu, dan pasti diturunkan dengan segera akan seksa Tuhan di dalam dunia jika tidak diperbuat demikian. Maka golongan yang faham tadi, yang pandai-pandai tadi, terasa bila Nabi kata, kamu tak mengajar orang, kamu tak mengajak orang, kamu tak mendidik orang, bala akan turun pada kamu. Jadi orang yang bijak pandai ni terasa. Dia pun datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi Rasulullah baca khutbah, kami dengar Rasulullah ada kata dekat kami. Kata Nabi, ya, kalau kamu ada ilmu, kenapa kamu tak mengajar kepada orang di desa? Yang kerja mereka jaga kebun, yang kerja mereka jaga unta, jaga kurma. Mereka duk sibuk kerja. Kenapa kamu tak pergi mengajar mereka? Kalau kamu tak berbuat demikian, siksaan Allah akan sampai pada kamu. Tuan-tuan kenal Muaz bin Jabal? Tak kenal ustaz, tapi namanya dikenal. Sahabat Nabi ustaz? Ya, dia sahabat Nabi. Dia bukan duduk di Madinah dengan Nabi. Dia ada satu kampung di hujung Madinah. Orang-orang di kampung dia ialah bekerja kurma, kerja tanam tanaman, kebun-kebunan. Kerja Muaz bin Jabal ialah
pergi belajar dengan Nabi di Madinah. Belajar dengan Nabi, balik malam, baru dia pergi ke kampung dia. Dia semayang berjemaah, dan dia mengajar sahabat-sahabat di kebun dia. Satu hari, Muaz bin Jabal belajar dengan Nabi, semayang Isyak dengan Nabi, balik ke kampung. Bila balik ke kampung, Muaz jadi imam semayang Isyak. Dia ulang semayang Isyak, sebab dia nak mengajar orang-orang di kampungnya agama. Muaz bin Jabal baca ayat panjang-panjang. Dibacanya ayat panjang-panjang. Jadi ada beberapa orang di kampung tadi yang letih, yang penat. Mereka kerja keras di kebun. Mereka tunggu, nak tunggu Muaz balik tu berapa lama. Nak sembahyang Isyak ni, nak tunggu sahabat Nabi. Bila dah sampai jadi imam, baca panjang pula. Besok paginya lepas sembahyang subuh, mereka menghadap Rasulullah. Mengadu kepada Rasulullah, ya Muaz bin Jabal, baca ayat panjang-panjang. Kami teringat nak pergi kerja besok, kami nak balik awal, kami nak tidur. Sekali lagi dia nak ceramah pula, pukul berapa kami nak tidur. Nabi panggil Muaz bin Jabal. Kamu buat fitnah, Muaz? Kamu buat fitnah? Kenapa baca ayat panjang-panjang sampai orang benci nak sembahyang dengan kamu? Sampai orang tak boleh, orang marah pada kamu sebab mereka nak pergi kerja, kamu pula baca ayat panjang-panjang. Kenapa baca ayat panjang-panjang? Tuan-tuan, inilah yang Nabi sebut dan kitab ni sebut. Pada masa itu ada dua golongan. Golongan pertama adalah golongan bijak pandai, daripada sahabat-sahabat Nabi yang duduk belajar dengan Nabi. Golongan kedua ialah golongan yang tak datang belajar 24 jam dengan Nabi. Mereka jaga kebun, mereka jaga kurma, mereka jaga unta, mereka jaga paip, jaga air. Mereka tak boleh nak belajar dengan Nabi 24 jam. Mereka mengharapkan sahabat-sahabat Nabi pergi mengajar mereka. Inilah tuan-tuan telah wujud majlis ilmu di zaman itu. Di antara yang mengajar paling awal siapa? Yang mengajar paling awal ialah seorang sahabat Nabi, Mus'ab bin Umair, umur 18 tahun. Di antara yang paling awal mengajar ialah Ibnu Maktum, yang buta, mengajar orang. Jadi Nabi tegur kepada sahabat-sahabat ni, kalau kamu ada ilmu dan kamu tidak mengajar kepada orang di sekeliling kamu, turunlah bala kepada kamu. Masya-Allah tuan-tuan. Ustaz, apa kisah Muaz bin Jabal tadi? Kisah itu akan disambung bulan depan. Ya, sahabat ni mengadu kepada Rasulullah. Bila Rasulullah panggil Muaz, kamu jangan buat fitnah macam tu lagi. Rupanya tuan-tuan, baca ayat panjang jela pun sampai mengganggu makmum pun jadi makruh. Lain kali jangan buat macam tu, Muaz. Kata Muaz, siapa dia yang komplain? Saya komplain. Kamu baca ayat panjang, kami pun tergendala. Apa jasa kamu untuk agama? Kamu buat apa? Sahabat tadi diam je tuan-tuan, tak kata apa. Bila sampai satu peperangan, sahabat yang komplain tadi, dia yang paling awal maju dalam medan perang fi sabilillah. Dia yang paling berani cantah kepala musuh. Nabi panggil Muaz. Muaz, itulah laki-laki yang kamu tanya, apa sumbangan kamu? Nampak? Dialah yang paling kuat mencatah kepala orang. Terdiam Muaz bin Jabal. Nampak tuan-tuan? Ini. Sebab tu kita jangan hina orang. Mentang-mentanglah dia tak main masjid, mentang-mentanglah dia jarang main kuliah, mentang-mentang dia jarang campur, kita kata dia tak ada sumbangan untuk agama. Tengok-tengok bila berlaku sesuatu perkara, dia paling awal sekali. Nabi panggil Muaz, cuba kamu tengok dia. Tu dia orang hak kamu kata tu. Terdiam Muaz bin Jabal. Ini bentuk didikan Rasulullah. Tuan-tuan kenal Muaz bin Jabal? Muaz bin Jabal menjadi gubernur pada usia 18 tahun. Menjadi hakim pada usia 18 tahun. Sahabat Nabi yang sangat alim pun masih ditegur oleh Nabi SAW. Dan Muaz bin Jabal adalah ketua ulama di dalam syurga.
Sahabat Nabi yang garanti masuk syurga. Dan dia adalah ketua para ulama di dalam syurga. Pun Nabi tegur. Ini tuan-tuan, zaman sekarang ni cuba tegur macam tu. Tegur apa ni? Kena pecah lah. Ni tak ada kena-mengena dengan hidup dan mati. Sayyidina Umar baca khutbah. Tengah baca khutbah, datang satu laki-laki masuklah masjid lambat. Sayyidina Umar berhenti khutbah. Kenapa kamu lambat? Saya tutup kedai lambat, tuan. Mandi tak? Tak sempat, tuan. Tukar baju lain nak daripada siang tadi? Tak sempat, tuan. Umar kata, rugi sungguh kamu. Dahlah kamu datang lambat. Kamu tak mandi pula. Kamu tak pakai pakaian yang lain daripada pakaian biasa pula untuk sembahyang Jumaat. Rugi sungguh kamu. Tuan-tuan tahu tak siapa yang Sayyidina Umar tegur? Dia adalah sahabat yang dijamin syurga. Nama dia Uthman bin Affan. Direct tegur, tuan-tuan, dalam masjid. Ada dia lestik Umar. Cakap banyak pula pok kata. Dah, tuan-tuan, minggu depan Uthman duduk depan sekali. Orang lain belum datang, dia datanglah. Sebab dia ditegur oleh Umar Al-Khattab. Sedangkan dia juga ahli syurga, dia juga menantu Nabi, dia juga hafiz Quran, dia juga sahabat kanan Nabi, dan di antara sahabat yang paling awal masuk Islam, dan 10 sahabat yang dijamin syurga pun ditegur oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dan tak merajuk, tak ambil marah, dan dia ambil teguran itu sebagai satu benda yang inzar pada dia, peringatan pada dia. Minggu depan Uthman datang paling awal sekali. Sepatutnya Umar defend geng dia. Aduh, member aku pula. Aduh, lantaklah. Tak, tuan-tuan, geng tak geng, tetap ditegur. Itulah dipanggil watawasau bil haq. Pesan memesan pada yang hak. Dia bukan kenal siapa. Hari ini cuba tegur sekali. Cuba tegur sekali. Tobatlah dipecat. Kalau itulah budaya yang kita bawa, itu bukan perjuangan Islam. Allah pun tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad tidak pernah menyembunyikan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kamu masam muka dan kamu berpaling bila orang buta datang menghadap kamu, wahai Muhammad. Allah tegur. Ayat itu kita baca sampai kiamat. Nabi pun, tuan-tuan, lapang hati dia. Nabi pun ditegur oleh isteri dia, lapang hati dia. Jadi kalau kita nak jadi pemimpin, orang bawahan tegur kita, lapanglah hati. Terimalah teguran itu. Kadang-kadang isteri tegur suami sebab dia tahu apa yang tak kena pada suami. Dia tak sembunyikan. Kadang-kadang kita sebagai suami, kita tak nampak salah kita. Macam saya ustaz, ngajar orang, saya tak nampak kelemahan, kesalahan saya. Tetapi kadang-kadang isteri nampak. Abang, tadi abang perasan tak? Pasal apa masa orang tu bersalah dengan abang, abang tak bangun? Allah, abang tengah duduk jawab telefon. Dia main suara tangan pula. Ya. Kita kelang kabut. Aduh, nampak tu. Lagi orang kata sombong pula. Apa salahnya bangun Ustaz? Minta maaf, saya nak cakap telefon Ustaz. Tak perasan, tapi orang rumah kita perasan. Tapi bila kita ni ketak dada, kita tak lapang dada, diam. Raja aku jangan duduk campur. Duduk dia sepak lagi kot. Inilah penyakit. Penyakit tu, tuan-tuan. Saya selalu bercakap. Saya selalu bercakap. Kadang-kadang bila kita menyembang 4 orang di meja makan. Di meja makan kita berbual 4 orang, 5 orang. Kadang-kadang kita suka bercakap dengan orang yang tak ada depan kita. Kenapa tak tutupkan handphone? Letakkan tunggin ke bawah. Silent kan. Kita layan orang yang berada di hadapan kita. Kenapa kita nak layan orang yang tak ada depan kita? Orang duk cakap, kita dah main SMS. Yelah, memanglah pun. Tak hormat tu, tuan-tuan. Simpanlah poket. Layan orang betul-betul. Isteri kita nampak, abang, apa salahnya abang simpan handphone dalam poket? Layan mereka. Mereka main jauh abang, bayar tol, bayar minyak macam-macam. Tiba-tiba lah abang layan handphone. Tak hormat orang. Kemudian nampak kamu kan. Ini bukannya lapang dada.
Kita takkan jadi suami yang baik kalau kita tidak boleh mendengar nasihat daripada isteri. Kadang-kadang isteri tak nasihat ni, anak kecil nasihat. Ayah ni apalah minum berdiri. Buka peti air, dia ambil air dalam peti air, dia dongak gitu je. Grok. Halkum ni turun naik, grok. Ayah, cikgu kata tak elok minum diri. Diam, sepak kan? Salah tu tuan-tuan. Allah, ayah terlupalah adik. Aduh. Ayah minta maaf. Ambil gelas, tuan dalam gelas minum. Pendidikan. Kalau tuan-tuan buat macam itu, anak tuan-tuan pun ikut. Buka peti air, ambil air, tu dia tuang dok. Salah pendidikan. Sebab itu tuan-tuan, terimalah teguran walaupun yang tegur kita seorang budak. Terimalah teguran walaupun yang tegur kita itu tak siapa-siapa tak. Jangan jadi sombong. Jangan jadi belagak. Kerana kadang-kadang manusia ni tak sedar yang dia sombong. Manusia ni tak sedar yang dia salah. Saya kalau tuan-tuan tegur saya sangat alu-alukan. Saya sangat alu-alukan. Ada orang hantar mesej pada saya, Ustaz, jangan banyak menyanyi dalam kuliah. Tak apa, saya tak menyanyi lah. Senang cerita. Tadi saya menyanyi, Ustaz. Pak saya, handphone dia berbunyi. Saya tengah ceramah dia Syekh Alam tadi, handphone dia bunyi. Saya terus sambung, ayah dan ibu. Saya terus sambung. Sebab dia menyala handphone dia. Tu maknanya Perli suruh tutup handphone. Saya siap cerita lagi, ayah dan ibu tu lagu Sudirman. Tapi bukan lagu Sudirman yang asal. Tu lagu A. Rahman tahun 54. Ayah dan ibu, itulah. Tu A. Rahman tu, suara musrak tu. A. Rahman tu bapa kepada penyanyi R. Ismail. Tuan-tuan kenal R. Ismail? Tuai padi antara masa. Tu R. Ismail tu. Esok jangan layu-layuan, intai kami. Tu R. Ismail. Bapaknya A. Rahman, anaknya R. Ismail, maknya Khadijah. Tu yang ada lagu nama Khadijah. Khadijah, oh Khadijah, tu lagu tu. Oh, Ustaz ingat Ustaz ya? Sebab itulah nama saya Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Ini saya jarang menyanyi sebab orang komplain. Orang menyanyi, Ustaz menyanyi banyak. Tak apa, saya tak menyanyi lah. Saya menyanyi pun tak nak bagi boring. Itu aja. Boring juga tuan-tuan. Saya habaq daripada tuan-tuan. Kalau ceramah saja, tak ada menyanyi pun boring. Kadang-kadang terpaksa nak menghilangkan boring. Saya kata dah, kalau saya ni penceramah, duduk di rumah pun berceramah juga boring. Isteri tengah duduk goreng ikan, saya pergi ceramah kadang. Ingatlah Allah Ta'ala berfirman, auzubillah. Letih tuan-tuan. Dia mandi, saya ketuk bilik air dia pah. Nabi bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu, marah dia. Kadang-kadang kita kena buatnya lain, cuit pinggang dia. Kita kena menyanyi dengan dia. Baik, soalan di sini dia nak buat bayi tabung uji. Ya, ni mesej sampai ni, dia nak buat bayi tabung uji. Assalamualaikum Ustaz, saya nak minta pendapat Ustaz mengenai hukum buat IVF bayi tabung uji. Hukum dia harus, jika benih yang digunakan ialah benih suaminya. Ya, benih suaminya sungguh. Dia tak boleh beranak melalui proses biasa. Ya, mungkin susah nak dapat, mungkin saluran rahim isteri dia tu banyak kona. Macam jalan daripada Kuala nak pergi Gerik dulu ni, kona sana kona, memang tak sampai. Jadi terpaksa menggunakan cara yang lain. Ataupun isterinya okey, tetapi kadar pecutan slow. Tu kena faham tu. Kadar pecutan slow, pick up slow. Jenis enjin diesel lama banyak. Tak sampai tuan-tuan. Sampai tengah jalan ngendur balik. Jadi tak boleh nak buat. Maka dibuatkan bayi tabung uji. Dan tuan-tuan kena faham, bayi tabung uji bukannya air mani suami, buhlan tabung uji. Ni buhlan tabung uji, buh air suami, buh benih isteri. Tunggu. Tu nak jadi kepala. Tak. Tobatlah home tak jadi kepala tuan-tuan.
Jadi mana tuan-tuan dengar ni ada orang duduk dalam ni dak bohong je tuan-tuan. Dia tetap dalam perut isterinya, dalam rahim isterinya, tetapi terpaksa digunakan alat yang lain untuk membantu kadarnya, membantu meringankan supaya tidak ada halangan. Maka dinamakan bayi tabung uji. Hukum dia harus jika menggunakan benih daripada suaminya yang sah, ataupun dan syarat yang kedua dimengandungkan di dalam rahim isterinya sendiri. Sebab ada orang yang menggunakan kaedah ibu tumpang. Isteri dia tak boleh mengandung, jadi dia suruh mak isteri dia mengandung menggunakan benih dia. Menggunakan benih dia. Doktor kata isteri kamu tak boleh mengandung, confirm tak boleh. Benih kamu elok pun, mempunyai daya pecutan turbo sekalipun, tak boleh buat apa-apa. Melainkan kamu kena cari ibu tumpang. Oh, mak mertua dia kata, dia no, tak apalah, mak pun boleh mengandung anak hang. Oh, mak dia mengandung, hukum dia berdosa, hukum dia haram, sebab dah berlain daripadanya. Okey ustaz, soalan saya, suami saya ni, dia simpan air mani dia dalam tabung air mani, bank air mani. Sekarang ada bank air mani, bukan setakat bank darah dan bank Islam, bank air mani pun ada. Jadi ustaz, suami dia mati, isteri suami dia masih hidup. Boleh tak isteri suami dia ambil benih air mani suami dia ini dijadikan benih dia pula, sedangkan suami dia dah mati? Boleh tak boleh? Geleng tu ada dua, satu tak tahu, satu tak boleh. Jawapannya bulan depan, insya-Allah ya. Ini perkara yang berkaitan dengan sains ya, sebab dia boleh simpan. Orang putih dia simpan benih suami dia dalam bank, dia bayar dekat bank air mani, bank benih. Bila suami dia mati, dia aktifkan balik, dia injek balik. Kalau mengandung jadi lagu mana ustaz? Ni dia tuan-tuan, fiqh dia tak boleh jumuk. Fiqh dia kena membangun seiring dengan kemajuan sains dan teknologi. Kalau kita duk tahapnya lama lagi tak. Adakah benda ini dibincangkan dalam kitab fiqh? Ada. Tuan-tuan buka dalam kitab fiqh Imam Syafi'i. Seorang suami yang meninggalkan isterinya, sebelum dia meninggalkan isterinya pergi berniaga, mereka bersetubuh. Mereka bersetubuh. Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia. Air mani suami ni melekat pada kain tuala ke kain. Suami pun bye-bye. Ya bye-bye, doakan abang di perantauan. Isteri pun bye-bye, jumpa lagi abang lagi 6 bulan, 10 bulan. Selepas tahun baru suami balik berniaga, dapat anak seorang. Bila masa aku buat dengan kamu, bukankah aku pergi musafir? Kamu projek dengan siapa? Isteri kata, tak, saya tak. Dia kata, mungkin boleh berlaku air mani suami yang terdapat pada kain tuala isterinya, kain tuala itu dilap kepada isterinya, akhirnya aktif dan masuk di dalam rahim isterinya, boleh mengandung isteri dia. Ini dalam kitab fiqh ratusan tahun yang lepas. Ratusan tahun yang lepas lagi tuan-tuan, dah dibincangkan benda ini, tapi dalam bentuk konteks pada zaman itu. Sekarang kita lebih dalam moden, kita boleh buat bank benih dan sebagainya. Sebab itu ilmu kontemporari tentang fiqh ini mesti langsung teruskan berjalan, kerana sains akan membuat sesuatu benda yang kita kadang-kadang tak pernah terfikir. Dan saya sebutkan pada tuan-tuan, bila apa benda pun isu, fiqh dan Islam akan dapat memberi jawapan. Tuan-tuan tanyalah apa benda pun, fiqh akan dapat bagi jawapan, Islam akan dapat bagi jawapan. Sebab Allah Ta'ala dah kata dah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini Islam telah sempurna, agama kamu telah sempurna. Jadi insya-Allah benda ni kita akan sentuh dengan lebih mendalam pada kuliah kita insya-Allah pada bulan hadapan. Itu pun kalau disambung lah. Kalau tak disambung, cukup sekadar ini sahajalah. Relakan perpisahan kita. Itulah. Walaupun berat di mata dan berat di hati, ya hadapilah dengan tabahnya, tuan-tuan. Ya wallahu a'lam. Cukuplah sekadar tu, saya nak balik Johor.
Tuan-tuan tak apa, duduk sini dekat ni. Baik. Ya. Berdosa apa? Tabung. Tak berdosa, hak dia punya. Nah, tak berdosa. Nak buat? Yang tu jawapan bulan depan. Yang suami mati tu bulan depan. Ni hak cerita ni suami masih hidup. Boleh ya? Saya nak sebut pada tuan-tuan. Saya pergi naik kereta satu sahabat. Saya naik kereta satu sahabat. Saya duduk dalam kereta. Dia pergi tandas. Saya tunggu dalam kereta. Bila saya tunggu, saya pun nak pergi tandas. Saya duduk dalam kereta, aircon buka, pasang enjin. Saya nak pergi tandas juga, saya tak kerti tutup enjin. Saya duduk gagal atas steering dia, tak mana kunci nak tutup tak kerti. Rupanya dia guna thumbprint. Ni, thumb. Cap jari. Duk tahan juga dia. Lambat gila orang tua ni, duk tunggu bila dia nak balik. Bila dia mai, dia guna ibu jari dia untuk start dan untuk tutup enjin. Masya Allah. Ni, ibu jari. Yang ni yang saya huraikan dulu, masalah sains tentang ibu jari. Dalam surah Al-Kahfi. Ya, dalam surah Yasin. Tuan-tuan boleh buka. Bila dia kaji, tuan-tuan, buat kajian. Sekarang ni, cap jari. Nak masuk pejabat, cap jari. Nak start kereta, cap jari. Kalau nak rompak orang, nak curi BMW dia, kita kena potong jari dia. Baru boleh hidup. Selepas dipotong, tuan-tuan tahu tak, jari ini cuma aktif hanya untuk 15 minit sahaja. Selepas itu, dia tidak lagi boleh berfungsi. Bijaksananya Tuhan, tuan. Tuhan ni punya bijaksana. Sains kata tak payah nak pulas enjin, tak payah nak pulas kunci, kamu guna cap jari je, tekan hidup. Oh, kalau gitu ustaz, kita potong jari dia, kita curi kereta dia. Curilah, potonglah jari dia. Tapi jari itu hanya berfungsi 15 minit selepas terpotong. Selepas tu jari itu tak boleh pakai. Maha bijaksananya Tuhan. Jadi sains buat macam ini, Tuhan buat macam ini. Sains buat macam ini, Tuhan buat macam ini. Jadi kita kena belajar. Bila kita belajar, insya-Allah kita akan dapati bahawa dekatnya sains dengan Quran, dekatnya Quran dengan sains, kedua-duanya tidak boleh berpisah kerana kedua-duanya ada di dalam Quran. Jadi jangan tolak sains, jangan butakan hati menolak sains, jangan mengatakan bahawa sains itu adalah benda yang tidak boleh dijadikan sebarang bukti dan sebagainya. Sedangkan sains itu datangnya daripada Allah, datangnya daripada Quran, huraiannya satu persatu. Berhati-hati, jangan sampai menjadikan Islam itu jumud dan tidak berkembang. Sedangkan semuanya termaktub di dalam Quran. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.